Kita sambung muharramat fi nikah. Muharramat fi nikah ni adalah muharram. Apa maksud muharram? Adalah mahram. Dia kalau isim fa'il dia panggil mahram. Itu kalau kita belajar ni jangan tersilap lah. Mahram dengan muhrim tu jangan tersilap. Pastikan mahram tu adalah orang yang haram dinikahi. Muhrim adalah orang yang dalam ihram. Jadi muharramat adalah isim isim maf'ul lah daripada harrama tak silap saya. Siapa lebih tahu kita nanti beritahu. Jadi muharram tu maknanya yang diharamkan dalam nikah. Siapa? Kalau mahram jamak dia jadi maharim. Jadi muharramat nikah ni iaitu allazina yahrumun tazawwuj bihim li'iddatil mawani'. Jadi siapa itu muharramat nikah ni? Orang yang diharamkan untuk berkahwin, kita mengahwininya disebabkan oleh beberapa mawani', beberapa halangan. Contohnya rahimihim wa qarabatihim wa musaharatihim wa rada'atihim. Yang pertama disebabkan oleh rahim. Disebabkan oleh rahim iaitu faktor dia adalah satu rahim dengan ibu yang sama. Adik-beradik lah tak boleh. Wa kerabat contoh macam makcik ataupun kerabat pakcik kita itu tak boleh. Wa musaharah ni disebabkan oleh persebendaan, disebabkan oleh faktor persebendaan. Kata persebendaan macam mana? Faktor yang mendatang. Contoh macam asalnya halal tetapi disebabkan kita dah berkahwin dengan anak dia, maka mak dia akan jadi haram juga. Asalnya contoh macam mak mertua, asal mak mertua kita halal untuk nikahi, tapi sebabkan kita dah kahwin dengan anak dia, anak perempuan dia, maka disebabkan mendatang faktor itu dia kena dinamakan sebagai musaharah. Apa lagi musaharah ni macam adik-beradik perempuan tersebut, adik-beradik isteri kita lah, mak ayah dia itu musaharah. Musaharah dia ada dua, ada yang sementara dan ada yang kekal. Yang kalau yang kekal ni macam mak ayah mertua lah, walaupun dah bercerai dengan isteri kita, dengan isteri tu, mak ayah dia tetap akan menjadi mahram sampai bila-bila. Dia namanya muaqqatah. Sekarang kita tengok muradaah apa? Radaah adalah disebabkan oleh penyusuan. Disebabkan penyusuan. Al-muharramat muradifuha al-maharim. Muharramat ni, mahram ni dia sama je maksud dengan maharim. Kalau kita buka kitab fiqh kadang-kadang disebut maharim, jamak bagi mahram. Kadang-kadang kita guna muharramat, sama je maksud dia. Cuma beza dia mahram ataupun maharim mufrad dia adalah mahram. Kalau muharramat mufrad dia apa dia? Muharramah. Isim maf'ul, dua isim maf'ul sama. Jadi faqad haramallahu haula'in nisa 'ala rajul wa huna 'ala qismain. Jadi Allah Taala haramkan mereka ini ke atas lelaki, perempuan-perempuan ini ke atas lelaki, dia terbahagi kepada dua. Para perempuan ini terbahagi kepada dua bahagian. Pertama muharramat 'ala ta'bid. Yang pertama adalah faktor yang mana pengharaman itu selama-lamanya. Kama zakarahu Allah Taala fi suratin Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat yang 23 tu Allah sebut semua perempuan-perempuan yang menjadi mahram selama-lamanya. Contoh macam adik-beradik, itu memang selama-lamanya. Walaupun kita dah bercerai pun masih selama-lamanya. Wa muharramat ala taukid, ada yang berbentuk sementara. Permanent pula apa? Apa ada sementara ni? Tak ingat bahasa Inggeris, lupa dah. Okay. Li asbabi muaqqatah, kerana sebab-sebab yang sementara. Contoh macam mu'tadah, perempuan yang dalam iddah. Perempuan dalam iddah ni, dalam iddah sahajalah, bila dah habis iddah maka tidak jadi mahram lah. Ataupun musyrikah. Musyrikah ni tak pasti. Musyrikah ni sebab dia orang kafir lah, sebab dia orang musyrik. Dua faktor sementara. Jadi perempuan musyrik ni kita tak boleh nikahi dia. Haram menikahi perempuan yang tidak Islam, melainkan ahli kitab. Ahli kitab boleh berkahwin dengan ahli kitab, tapi orang musyrik memang tak boleh. Tapi ahli kitab ni kena pasti betul-betul dia ahli kitab yang pure. Kalau ahli kitab, ada orang mengaku dia ahli kitab zaman sekarang ni, tak boleh percaya dah. Sebab ahli kitab zaman sekarang mereka dah tak ikut betul-betul ajaran kitab sebelum Al-Quran. Contoh macam ahli kitab ni, kalau orang zaman ahli kitab zaman Nabi dulu, mereka memang tak mereka memang sembelih dengan nama Allah. Kalau mereka sembelih, kalau mereka babi arak semua mereka tak minum.
sebab mereka betul-betul mengikut ajaran Taurat dan Injil. Tapi ahli kitab zaman sekarang kita kena pastikan dulu betul-betul ahli kitab ataupun tidak. Lepas tu kalau sembelihan ahli kitab boleh makan walaupun dia bukan Islam. Okey. Jadi itu adalah faktor yang sementara. Faqat zakarul muharramah min al-mu'taddah fi ayatai min surah al-Baqarah. Ada dua ayat dalam surah al-Baqarah Allah sebut berkenaan dengan perempuan dalam iddah lah. Mahram disebabkan iddah. Iddah tu apa? Iddah ada dua. Iddah wafat dengan iddah cerai. Jadi wa kullu min hadaini naw'aini ittafaqal fuqaha fi ba'di ahkamihi wa ikhtalafu fi ba'diha al-aqwal. Jadi berkenaan dengan dua jenis ni, perempuan iddah dengan perempuan musyrik ni, dia ada dua pendapat. Dua jenis ini dia menjadi ada penama ittafaqul fuqaha bi ba'd ahkam, maknanya sebahagian hukum ulama fuqaha sepakat, ada yang mereka khilaf. Maknanya benda ni bukan ijma' lah. Ala syarhi Abdul Rahman As-Sabuni. Ini adalah mazhab Syafi'i, Abdul Rahman As-Sabuni. Dia ada satu kitab nama dia Allah SWT tak ingat. Tapi Al-Rahman As-Sabuni adalah mazhab Syafi'i. La'ala min hikmati tahrim an tabqa silatul qurba ba'ida 'anil munaza'at. Jadi dia kata apa? Kenapa diharamkan wanita tersebut supaya tabqa silatul qurba, untuk mengukuhkan hubungan kerabat itulah. Kenapa perempuan-perempuan ni ada diharamkan? Sebab antaranya untuk menjaga hubungan kerabat. Contoh, kalau kita kahwin dengan mak dia, lepas tu kahwin dengan anak dia sekali, dia akan berlaku pergaduhan dekat situ. Sebab tu tujuan dia tabqa silatul qurba ba'idah 'anil munaza'at, untuk menjauhi daripada pergolakan lah. Allati ta'taridu hayatu zawjain, yang mana akan mencampuri kehidupan, yang akan mengganggu kehidupan suami isteri itu. Itu adalah tujuan dia lah. Kenapa pengharaman, ada beberapa perempuan ini Allah Ta'ala haramkan untuk dinikahi. Okey. Habis sampai situ, kita sambung bawah pula. Okey. Tengok footnote tu, dekat footnote tu highlight satu-satu. Berapa ramai perempuan yang haram disebabkan faktor takbid, dengan mana yang satu yang takkid. Macam ummahat, wa banatukum wa akhawatukum, itu semua adalah takbid selama-lamanya, mu'abbadah. Ada yang mu'aqqatah, macam ayat footnote nombor 13 tu. Wal mutallaqat, itu semua faktor mu'aqqatah.